Okey. Mula. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Rashadah binti Roslan. Umur 18 tahun, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak semester 2 di Universiti Selangor. Okey. Jadi hari ni tujuan saya buat Google Meet ni untuk interview Cikgu Tadika lah. Okey, boleh cikgu perkenalkan diri dulu? Nama saya Siti Khadijah. Saya berumur 20 tahun. Saya mengajar sebagai Cikgu Taska. Okey. Jap. Nak panggil puan ke? Cikgu Siti je. Cikgu Siti. Okey, Cikgu Siti. Okey, Cikgu Siti, saya tanya soalan pertama ya. Berapa lama Cikgu Siti telah berada di dalam industri pendidikan awal kanak-kanak ini? Setahun lebih. Hampir 2 tahun lah. Oh, betul. Okey. Apakah cabaran yang telah Cikgu Siti lalui sepanjang jadi seorang guru kat tadika? Cabaran. Kalau budak buat perangai tak dengar cakap, itu lah macam cabas. Betul. Okey. Soalan ketiga, dalam bidang ni, adakah menjaga kanak-kanak mempunyai risiko yang tinggi? Bagi saya lah kan, agak risiko lah kalau tak boleh tahan dengan sikap budak, kalau budak buat perangai. Kalau bagi saya lah, kalau bagi orang lain. Okey. Lepas tu, apakah yang Cikgu Siti akan lakukan kalau berdepan dengan mak ayah yang ada banyak karena? Kalau bagi saya layan je. Apa yang dia nak, kita ikut je. Kita cubalah jadi yang the best lah untuk anak dia. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, Cikgu Siti mengajar dekat tadika ni, tadika apa namanya? Kalau saya Taska. Kalau tadika Wisi Gemilang. Okey. Dia tadika dengan taska ya? Okey. So, soalan seterusnya, adakah kanak-kanak yang berumur 4 tahun dapat meningkatkan kemahiran motor halus dalam setiap aktiviti yang dilakukan? Boleh lah meningkat. Kalau macam aktiviti tu boleh dia buat. Boleh. Okey. Soalan kedua, kalau kanak-kanak umur 5 tahun pula? Kalau kanak-kanak umur 5 tahun, boleh? Boleh juga. Mudah tak diorang nak tingkatkan kemahiran motor halus tu? Tengok juga kalau dia fokus, dia boleh. Kalau dia tak fokus, tak semestinya dia tak boleh. Dia still boleh, cuma macam lambat sikit. Okey. Jadi pada pendapat puan Cikgu Siti, bukan yang boleh dilakukan dalam motor halus ni. Macam apa nak bagi. Saya tak dengar tadi. Apa? Boleh ulang balik? Boleh. Apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan? Penambahbaikan. Yang boleh dilakukan dalam kemahiran motor halus ni supaya kanak-kanak tu mudah mencapai kemahiran motor halus mereka. Macam buat aktiviti tu tak payah macam mana saya cakap. Aktiviti tu tak payah macam terlalu
susah lah untuk dia boleh apa, motor halus dia boleh ni, macam macam Sekejap. Okey, soalan seterusnya. Adakah kanak-kanak umur 4 tahun boleh mengembangkan motor kasar pula, kemahiran motor kasar mereka? boleh. Perkembangan motor kasar boleh. Macam aktiviti perkembangan motor kasar kita main fizikal. So boleh untuk kanak-kanak berusia 4 tahun boleh meningkatkan motor kasar. Kalau kanak-kanak 5 tahun dia lebih expert lah, lebih senang lah, lebih mudah. Contoh diorang punya kemahiran motor kasar yang diorang boleh capai, boleh bagi tahu? Macam kita bermain bersukan, macam suruh dia apa, kita bagi dia kerja, suruh dia buat, dia boleh. Sekejap. Okey, soalan seterusnya, mengapakah kemahiran manipulasi penting dalam perkembangan fizikal kanak-kanak 4 tahun dan 5 tahun? Kemahiran manipulasi. Saya pun tak apa, adik ni saya pun tak boleh nak cakap lebih untuk tadika sebab saya bukan cikgu tadika. Saya cikgu taska. Untuk tadika saya kurang sikit. Oh, okey. Tak apa. Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak yang berumur 4 tahun dan 5 tahun dapat melakukan gerakan mengikut irama? Boleh. Maksudnya diorang dapat cipta gerakan sendiri ikut muzik. Oh, boleh. Untuk tadika, untuk berusia kanak-kanak berusia 2 tahun sampai ni boleh lah. Diorang lebih minat kepada muzik ke? Betul. Pada pendapat Cikgu Siti, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam pergerakan berirama terhadap kanak-kanak ni? Macam aktiviti yang diorang suka. Dia dapat buat gaya sendiri, dapat seronok dengan kawan-kawan. Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak perlu mengetahui sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat pada anggota tubuh mereka seawal usia 4 tahun? Kita memang digalakkan lah untuk ajar budak-budak sentuhan selamat atau tak selamat lah, bagi dia tahu. Tak adalah nanti kalau kat luar orang tengok dia buat macam ni, macam tu, benda baik, benda tak baik. So digalakkan lah. Okay. Mengapakah penting bagi kanak-kanak 5 tahun untuk dia tahu sentuhan selamat dan tak selamat pada anggota tubuh mereka? Kita tak nak dia buat depan orang, nanti orang tengok benda ni tak elok, benda ni elok. Nanti orang akan cakap, dekat sekolah dia tak belajar ke? Betul.
Soalan seterusnya, bolehkah kanak-kanak 4 tahun tunjukkan cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit? Apa soalan depan tu? Bolehkah kanak-kanak berumur 5 tahun menunjukkan cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit? Mengelakkan jangkitan penyakit. Mm-mm. Kita kena kena bagi tahu dia. Ini penyakit bahaya. Ini penyakit. Sekarang kan macam-macam penyakit ada. Bagi tahu dia. Bagi dia faham penyakit tu, bagi dia tahu penyakit tu bahaya. Kalau kanak-kanak di tadika Cikgu Siti, kanak-kanak tu selalu tak macam dia boleh cuba untuk ambil langkah-langkah pencegahan awal? Boleh? Ada? Selalu. Okay, pada pendapat Cikgu Siti, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam kemahiran membuat keputusan untuk konteks kesihatan diri ni? Kemahiran untuk macam mana? Macam mana nak cakap? Macam kanak-kanak tu boleh buat keputusan untuk kesihatan diri diorang. Dia tahu yang dia tu tengah sakit. Macam diorang boleh elakkan ke? Macam mana diorang nak elakkan tu? Macam budak yang tak sihat, diorang banyak kan semuanya dapat mengadu dekat cikgu. So diorang sakit, diorang mengadu. Lepas tu diorang diarahkan lah untuk baring ke, untuk parent ke, bagi tahu. Kalau macam diorang sendiri yang nak ni kurang lah. Diorang seberapa. Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak berumur 4 tahun dapat mengenal pasti makanan dan minuman yang sihat? Macam diorang tahulah makanan. Dia ikut budak, tak semua budak akan tahu benda tu makan sihat, makan sihat. Kalau macam budak ni dia ajar dekat rumah dia, mak dia dah sediakan kata ini makanan sihat, ini makanan tak sihat, mungkin dia boleh tahu itu makanan sihat ke tidak. Kalau dah terbiasa makanan macam jajan, pagi-pagi dia dah makan jajan, itu kurang, dia kurang. Kanak-kanak dekat tadika tu, diorang selalu ke bawa macam makanan tak sihat macam jajan tu semua? Jarang lah, kebanyakan diorang bawa kuih. Kalau dekat tadika, makanan yang selalu diberi pada murid-murid tu makanan yang macam mana? Kita orang masak macam pagi tu diorang sediakan sendiri, parent yang sediakan pagi. Kalau tengah hari diorang makan, pihak tadika yang masak, makan nasi ikut menu. Kita orang ada menu. Okay. Jadi pada pendapat Cikgu Siti, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam pengamalan makanan yang sihat dan selamat terhadap kanak-kanak? Makanan yang sihat. Kalau dia makan makanan yang sihat, dia akan dapat protein yang dia akan dapat apa? Dia macam kalau kita makan jajan nanti kita akan mengantuk. Otak kita pun macam slow, kita kurang, kita punya sel-sel
kurang lah nak berfungsi. Kalau kita makan makanan yang tak sihat, tak adalah tak sihat. Makanan macam jajan, kalau kita makan ambil pagi, bagi anak-anak tu macam kurang ni lah, tak elok lah. Lepas tu soalan yang terakhir. Pada pendapat Cikgu Siti, apakah yang perlu kami sebagai pelajar lakukan sebelum kami menjadi seorang guru dalam bidang pendidikan kanak-kanak? First, kena banyak sabar. Kita tengok macam tu comel, tapi kita dah duduk dekat situasi tu, kita akan tahu perangai dia macam mana. Kita kena, kita boleh nak ikut budak kanak-kanak punya perangai, tapi tengok pada situasi. Kalau time belajar dia tak nak dengar cakap kita, kalau tak nak dengar cakap kita, dia buat perangai, nanti kita yang rasa macam anak aku ni tak dapat lagi apa yang aku ajar. Kawan-kawan dia dah dapat. Kita kena tegas sikit lah. Boleh kalau nak bermain, nak main sama-sama, boleh. Cuma kalau time belajar tu kita kena fokus sikit lah untuk dia. Kena tegas lah macam tu. Kena tegas sikit. Nanti kawan-kawan dia dah dapat, dia stay macam tu. Dia tak nak nanti parent cakap, datang sekolah sini anak dia tak dapat apa-apa. Nanti cikgu yang disalahkan. Kan macam tu. Kena tegas sikit lah. Boleh kalau nak bermain, nak bermanja dengan budak-budak. Kalau ada time kita kena tegas, kita kena tegas. Okey, jadi itu sahaja soalan dari saya. Terima kasih Cikgu Siti. Okey, sekejap. Lepas ni kawan saya nak interview lagi seorang cikgu. Boleh? Nak interview terus? Tapi sekejap. Okey. Sekejap saya panggil.